Okey, baik. Kita tengok tajuk hari ini iaitu berkaitan dengan tenaga elektrik dijanakan di stesen jana kuasa. Okey, jadi tenaga elektrik dijanakan di stesen jana kuasa. Kita nak tengok, saya rasa saya dah bagi video, saya akan ulang balik je lah yang ni. Okey, jadi siapa yang tak tengok video tu boleh tengok yang cikgu terangkan di sini. Kalau yang dah tengok, dia akan menambahkan lagi lah ilmu dia. Okey, yang pertama, okey. Sekejap mah, kucing ni kacau cikgu pula. Okey, sekejap. Okey, sekejap. Okey, sorry ada iklan sikit. Okey, baik. Kita mula balik berkaitan dengan tenaga elektrik yang dijanakan di stesen jana kuasa. Okey, yang ni adalah jana kuasa terma. Okey, jana kuasa terma ni dia menggunakan bahan api fosil untuk bahan utama untuk memutarkan turbin. Okey, macam mana dia buat? Okey, mula-mula bahan api ni dia akan dijadikan sebagai bahan bakar. Okey, kemudian bahan bakar ni dia akan terbakar dan di dalam ni ada air. Kalau kamu tengok ni ada air. Ni kawasan ada air. Air ni akan masuk. Okey, bahan bakar tadi dia akan memanaskan air ni. Jadi air ni jadi air panas. Dia akan menghasilkan wap air. Yang panas kita panggil steam. Steam ni maksudnya wap air yang panas. Okey. Jadi bila wap air ni panas, dia akan mengalami tekanan yang tinggi. Bila tekanan dia tinggi, turbin ni akan berpusing. Turbin ni dia macam kipas lah, dia akan berpusing. Okay, jadi bila turbin ni berpusing, dia akan menggerakkan generator kat sini. Ingat balik generator ni, penjana. Macam mana generator ni yang sebelum ni kita dah belajar. Dia ada, dalam ni ada dua magnet. Okey, ni magnet, di tengah-tengah ni ada dawai yang bergulung ataupun dawai. Okey, jadi dia akan menghasilkan arus arohan. Jadi arus arohan tu dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Dia ada dalam penjana ni lah generator. Okey, jadi dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi bahan api terbakar, air ni dijadikan sebagai steam dan steam yang bertekanan tinggi akan memutarkan turbin dan last sekali dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi perubahan tenaga dia dalam bahan bakar ni dia ada tenaga kimia. Bahan bakar semua ada tenaga kimia. Lilin ada tenaga kimia. Okay, bateri ada tenaga kimia. Makanan ada tenaga kimia. Jadi semua bahan yang asal tu ada tenaga kimia. Okay. Kemudian lepas tenaga kimia, dia akan dididihkan. Panas. Bila panas dia akan menghasilkan tenaga haba. Okay. Kemudian turbin akan berputar, dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Dan last sekali barulah menghasilkan tenaga elektrik. Okay. Yang kedua adalah stesen jana kuasa tenaga solar. Dia guna tenaga solar. Tenaga solar senang saja. Dia daripada sinaran matahari iaitu tenaga cahaya lah kalau sinaran matahari. Terus dia jadi tenaga elektrik. Tekar terus jadi tenaga elektrik. Ni adalah panel suria. Okay, yang seterusnya ialah stesen jana kuasa hidroelektrik. Hidroelektrik, hidro ni maksudnya dia menggunakan air di kawasan yang tinggi. Tenaga apa yang duduk tinggi ni? Tenaga keupayaan. Bila berada di tempat yang tinggi, tenaga keupayaan iaitu tenaga keupayaan graviti. Okay, air yang disimpan di tempat yang tinggi. Kemudian air tu dia akan bergerak. Air bergerak, tenaga kinetik juga. Dan dia akan memutarkan turbin lah sebab dia laju. Dia akan memutarkan turbin. Okay, jadi aliran tadi akan memutarkan turbin. Juga adalah tenaga kinetik. Okay, bila tenaga ni turbin berpusing, penjana ni juga akan berpusing dan dia akan menghasilkan tenaga arohan
dan last sekali dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Ini adalah berkenaan dengan stesen jana kuasa hidroelektrik. Okey. Okey. Baik. Yang seterusnya, kita tengok yang seterusnya. Okey, yang ni adalah menggunakan angin. Okey, yang ni dia guna angin. Okey, iaitu stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga angin. Okey, tenaga angin ni guna dia untuk apa? Untuk memutarkan bilah ni lah, untuk membolehkan bilah ni berpusing lah. Ni bilah ni berpusing. Jadi bila bilah ni berpusing, angin akan menggerakkan bilah. Bilah ni berpusing, dalam ni ada penjana, ada generator. Bilah tadi akan memutarkan turbin yang ada dalam penjana nanti. Okey. Dan dia akan last sekali turbin tadi dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi perubahan tenaga dia daripada mula sampailah sebelum ni semuanya adalah tenaga elektrik, tenaga kinetik. Angin tenaga kinetik, menggerakkan bilah pun tenaga kinetik, memutarkan turbin pun adalah tenaga kinetik. Jadi tenaga kinetik ditukar menjadi tenaga elektrik. Okey, cikgu nak tanya, faham tak perubahan tenaga? Faham. Faham Okey, yang seterusnya kita tengok tenaga reaktor nuklear. Okey, ni adalah reaktor nuklear. Jadi bahan nuklear ada dalam ni. Okey, tapi bahan nuklear ni digunakan sebagai bahan api lah, nak bagi dia panas. Bahan apa yang panas? Kalau kamu tengok ni adalah air lah. Yang warna biru ni semua air. Yang berwarna biru tu adalah air. Okey, dia guna dia untuk memanaskan air. Okey, jadi di sekeliling ni air lah yang color biru ni. Yang tengah ni saja ada bahan nuklear yang dikenali sebagai uranium. Ni adalah bahan nuklear. Mahal ni bahan nuklear ni. Okey, jadi tindak balas nuklear berlaku. Okey, dan menyebabkan air di dalam kondenser ni, di tepi-tepi reaktor ni akan menjadi panas. Dan bila air tu panas, dia akan menghasilkan steam. Okey, air dididihkan menjadi steam. Kemudian steam tadi dia akan memutarkan turbin tadi. Okey, steam ni akan memutarkan turbin. Kipas ni akan berpusing. Dan bila kipas tu berpusing, turbin pun akan berpusing dan dia akan menghasilkan tenaga aruhan dekat sini. Tenaga aruhan tadi akan tukar kepada tenaga elektrik. Okey, arus aruhan dan jadi tenaga elektrik. Okey, ni adalah nuklear. Okey. Okey, baik. Yang seterusnya adalah biogesim. Okey, sebelum cikgu teruskan berkenaan dengan macam mana tenaga ini akan menghasilkan tenaga elektrik, kita ingat balik apa itu biogesim, contoh dia. Okey, cikgu nak salah seorang, dua, tiga orang pelajar bagi contoh berkenaan dengan biogesim. Siapa boleh bagi contoh? Satu, dua orang boleh bagi contoh apa tu biogesim? Tidak, kamu tak faham ni. Contoh biogesim. Siapa boleh bagi? Dias. Cikgu sebutlah siapa yang cikgu nampak tadi. Najis haiwan, cikgu. Najis haiwan, betul. Contohnya adalah najis haiwan. Okey. Lagi selain daripada najis haiwan, orang lain pula. Siapa boleh sebut? Pokok. Ya, bahan buangan daripada pokok. Bahan buangan yang mati-matilah. Okey. Jadi semua tu adalah biogesim. Jadi kamu ingatlah itu biogesim. Jadi biogesim tadi diletakkan di bahagian satu tempat dan biogesim tadi dia akan mengeluarkan bau. Bau tu kita panggil sebagai gas metana. Okey, ni adalah bau lah. Bau dia. Bahan pokok pun kalau kita tak lama-lama dia akan ada bau dia tu. Bau dia tu dia akan keluarkan satu gas. Gas tu nama dia gas metana. Okey, sama juga dengan haiwan. Okey, najis haiwan. Selagi dia berbau maksudnya dia ada gas metana. Boleh dia menjadi bahan bakar. Okey, jadi gas metana tadi dia akan disalurkan menjadi bahan api. Hanya untuk dia jadikan bahan api saja sebenarnya. Dan bahan api tadi akan membakar air lah.
Jadi air tadi jadi air panas. Air dididihkan menjadi steam jadi panas. Steam tadi yang bertekanan tinggi, dia akan memutarkan turbin yang ada dalam ni. Okey, dia mesti ada turbin. Kenapa kena ada turbin ni? Sebab kita nak menggerakkan generator ni. Nak menggerakkan generator, nak menghasilkan arus aruhan. Kita nak bagi magnet dengan besi tu berpusing. Okey, baru dia hasilkan tenaga aruhan. Okey, jadi dia guna untuk memusingkan generator ni. Jadi bila generator ni berpusing, dia akan menghasilkan arus aruhan dan dia terus menghasilkan tenaga elektrik. Okey, kalau kamu tengok kat bawah ni lah. Okey, bila biojisim, benda yang mati atau benda hidup dia selalunya adalah tenaga kimia lah. Okey, dia ada tenaga kimia. Okey, kemudian air tu menjadi panas, tu akan menghasilkan tenaga haba. Bila air tu jadi panas, turbin akan berpusing. Tu adalah tenaga elektrik. Tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik ialah tenaga yang bergerak. Siapa yang tak tahu ni cikgu bagi tahu lah. Apa tu tenaga kinetik? Tenaga yang bergerak. Okey, jadi turbin tu bergerak kan? Jadi dia akan menghasilkan tenaga kinetik. Okey, dan last sekali barulah dia hasilkan tenaga elektrik. Dekat sini dah, dekat generator tu dah hasil dah tenaga elektrik. Okey, baik, yang seterusnya. Okey, tajuk yang seterusnya pula, kita kena tahu apa itu arus, iaitu ada dua jenis. Satu adalah arus terus, iaitu arus elektrik yang mengalir dalam satu arah saja. Arus elektrik ni mengalir satu arah saja. Maksudnya kita tak boleh ubah dia punya tenaga elektrik. Nak bagi banyak, nak bagi sikit tak boleh. Okey, dia dalam satu arah saja. Okey, contoh tenaga arus terus ialah sel suria. Panel suria ni lah. Kemudian akumulator, bateri kereta, dan juga bateri yang kita letak di rumah kita tu lah. Bateri yang dalam gambar ni lah, letak dalam radio, dalam torchlight dan sebagainya. Okey, baik, yang seterusnya, arus yang kedua adalah arus ulang alik. Arus ulang alik ni adalah arus elektrik yang mana arah alirannya berubah-ubah secara berterusan. Dia boleh berubah arus aliran dia. Aliran dia boleh tinggi dan rendah. Kalau kamu tengok pengering rambut ni, dia boleh dilaraskan nak jadi slow ataupun nak jadi laju. Aircon pun sama, nak bagi slow ataupun laju. Sama juga dengan pembakar ni. Ada power dia nak bagi cepat ataupun lambat. Jadi dia boleh ubah. Jadi bila boleh ubah, yang ni kita panggil sebagai arus ulang alik. Okey, sampai takat ni semua faham tak? Faham. Okey. Faham. Okey, baik, kita teruskan. Okey, macam mana kita nak tentukan arus tu arus ulang alik ataupun arus terus? Kita pakai alat ni. Alat ni kita panggil sebagai osiloskop sinar katod ataupun OSK. Okey, sebuah alat elektronik digunakan untuk menunjukkan perbezaan bentuk graf, arah arus dan perubahan voltan bagi arus terus dan juga arus ulang alik. Okey, yang ni selalu kita buat eksperimen ni di sekolah. Okey, tapi sebab PDPR kita tak boleh buat. Jadi kita belajar je lah. Okey, ni adalah macam mana alat ni boleh berfungsi lah. Okey, ni adalah paparan dia yang kita nak tahu. Sinilah macam mana ke arus tu. Terus ke arus ulang alik. Okey, dia ada dua pesongan, ada dua pesongan panggil. Dua grid. Yang ni adalah bahagian X. Yang menegak ni adalah bahagian Y. Macam graf kita buat dalam kelas tu lah, matematik. Okey. Jadi untuk Y ni, gandaan Y untuk mengubah magnitude ketinggian tumpuk cahaya. Nanti arus tu keluar, dia nak keluar tinggi, rendah, atas ke bawah. Kita pusing dekat sini. Okey, kamu nak bagi dia duduk kat atas ke kat bawah, pusing di sini. Kemudian pesongan Y untuk menyelaras kedudukan tumpuk cahaya secara menegak. Nak bagi cahaya tu dia menegak macam ni. Ataupun dia bintik macam ni. Okey?
Kemudian pengsongan X untuk menyelaras kedudukan tumpuk secara mengufuk. Nak letak di sini. Mengufuk tu maksudnya arah ni lah. Nak letak X sini ke, sini ke, sini ke. Tu secara mengufuk lah. Okay. Secara ni mengufuk. Silap. Di sini ke, sini ke, sini. Cikgu pun cakap silap lah. Okay. Mengufuk. Okay. Kedudukan dia di mana. Okay. Kemudian switch arus terus atau arus ulang alik. Ni adalah switch dia. Kalau nak pakai arus terus, kita letak di arus terus lah. Petik di arus terus. Kalau arus alik, petik di arus ulang alik. Okay. Katalah kita nak kaji, nak tengok arus terus. Jadi kita tekan dekat arus terus lah. Okay, macam tu lah. Okay. Baik, yang seterusnya adalah tombol kawalan keamatan. Nak bagi gambar tu jelas ataupun tidak lah. Okay. Cerah ke, gelap ke, macam mana. Kemudian kawalan fokus sama juga. Nak bagi gambar tu sharp ataupun tidak. Kemudian ada dasar masa iaitu untuk mengawal pergerakan tumpuk cahaya melintasi skrin secara mengufuk. Okey, itu pengenalannya lah untuk kamu tahu. Okey, jadi ada dua keadaan. Okey, ini adalah contoh. Ini adalah contoh arus terus. Bila dipasang pada alat tu dengan arus terus, contohnya kita ambil, kita pasang alat tu pada bateri. Okey. Kamu pasang pada bateri. Okay, kalau kita pasang pada bateri ni maksudnya kita pasang kepada bateri dua ni. Okay, eksperimen yang pertama kita try dulu pasang daripada terminal positif ke terminal positif. Kan ada bateri ada positif, negatif, positif, positif. Jadi daripada bateri itu terminal positif dengan dekat OSK itu terminal positif, kita bagi sama dulu. Bila sama, graf dia bentuknya macam ni. Nampak dia terus saja. Nanti keluar dalam periksa dia tanya, dia bagi gambar macam ni dia akan tanya. Ni selalu dia tanya soalan senang lah. Contohnya tanya, okey gambar ni, gambar arus terus ke arus ulang alik? Kalau gambar straight macam ni, dia arus terus lah. Sama juga dia nak tengok, dia berubah dah arus tu bila kita pasang kat terminal yang berlainan. Bila pasang kat berlainan pun, tetap arusnya straight macam ni. Okay, tapi duduk di bawah, dia terbalik ya, dia duduk kat bawah. Okay. Baik, yang seterusnya, yang ni kita guna arus ulang alik. Okay, arus ulang alik ni kita pasang dekat mana? Selalunya arus ulang alik ni ada dekat elektrik, bekalan elektrik yang kat rumah kita lah. Bekalan elektrik rumah kita semuanya, plug-plug kat rumah kita tu semuanya adalah ulang alik. Dia boleh hantar, dia boleh patah balik. Dia ulang alik. Dan dia boleh ubah adjust dia punya voltage. Okay. Jadi bila kita pasang OSK tadi pada panel plug dekat rumah kita ataupun makmal, okay, kita pasang terminal yang sama dulu. Di terminal yang sama OSK dengan kita punya plug dekat rumah kita tu sama charge, dia menghasilkan gelung yang macam ni. Okay. Dia berombak. Kamu nampak gelung dia berombak. Senang nak ingat macam itulah. Okay, berombak. Selalu dia tanya. Kalau arus ulang alik dia berombak-ombak. Sama juga walaupun kita pasang dia di terminal yang berlainan. Okay. Dia tetap berombak, cuma gambarnya sedikit terbalik lah. Okay. Okay. Jadi yang tu kamu dah tahu. Okay, kita tengok yang seterusnya. Macam mana kita nak selesai masalah berkaitan dengan tenaga elektrik dalam kehidupan kita ni. Okay. Dekat Pulau Pinang saya rasa tak ada masalah bekalan elektrik. Okay, selalunya yang ada masalah bekalan elektrik ni di pendalaman. Contohnya di mana? Di kawasan orang-orang asli dekat Cameron Highland. Kawasan pendalaman lah, dekat Pahang, dekat tengah-tengah hutan. Lagi dekat mana? Dekat Sabah dan Sarawak. Tu ada masalah berkaitan dengan bekalan elektrik. Ataupun rumah kita pada TNB stop start bekalan elektrik. Tiba-tiba lah air lampu tak ada. Bekalan elektrik tak ada dalam masa 3 jam untuk dia baiki apa-apa kerosakan. Okay, maksudnya tu adalah masalah berkaitan tenaga elektrik lah. Jadi apa yang dia perbekalkan, kamu tengok ni, lori ni ada dalam buku teks. Okay. Okay. Sekejap cikgu buka, cikgu lupa dah nama lori ni. Okay, ini adalah generator raksasa. Okay.
ataupun nama singkatannya genset. Okay, ini adalah generator raksasa daripada TNB, digunakan untuk membekalkan bekalan elektrik semasa gangguan bekalan tenaga elektrik. Jadi kalau ada gangguan bekalan tenaga elektrik, dia bawa benda ni lah dekat lori tu. Generator, mini generator. Okay. Ataupun yang kedua adalah ni power bank. Macam iPhone kan, iPhone ni walaupun canggih, tak tahulah saya pakai iPhone 7 je taklah canggih pun, hak lama. iPhone 12 saya tak tahu, tak erti cerita lah. Tapi kalau iPhone 7, 6 ni kena pakai ni power bank, tak cukup bateri dia. Saya pun tak tahu sebab apa. Okay, jadi kena pakai power bank. Okay, jadi itu adalah cara untuk atasi lah kalau bekalan elektrik tak mencukupi. Okay, jadi yang kedua adalah contoh-contoh inovasi yang dihasilkan untuk membantu kita pada zaman sekarang ni untuk mengatasi masalah elektrik lah. Yang pertama adalah panel suria lah. Sekarang orang guna panel suria. Okay, untuk mendapatkan bekalan elektrik. Okay, ataupun yang kedua, ini adalah penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik tanpa wire. Ni dia cas. Nampak tak handphone ni cas? Tapi tak ada pun charger kat bawah ni untuk dia sambung. Okay, sebab dia secara wireless. Dia tukar gelombang radio dalam handphone ni menjadi gelombang elektrik. Jadi dia dah dicaskan. Okay, itu kemajuan lah. Okay, sampai takat tu saja. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada? Okey, baik. Kalau tak ada, saya nak minta pelajar masuk ke dalam satu ni. Kamu tengok dekat mesej, mesej Google Meet. Okey, saya bagi satu bahan. Ada patah dua ni. Ni ada patah dua ni. Itulah kita mencoba saya bila pamuk siap. Share. Okey, kamu nampak tak yang ni yang saya bagi ni? Nampak. Nampak? Okey, saya nak share dengan kamu ni untuk kamu buat benda ni. Okey, sekejap . Sana saya bagi kat kamu. Tak boleh ni. Hai. Okeylah kelas, cikgu tak boleh nak share dengan kamu.
Cuma juga tak tahu macam mana nak share. Okay. Jadi saya stop kelas kita pada hari ini. Okay, sampai takat ni sajalah. Okay, nanti cikgu share pada kelas yang akan datang. Okay. Baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Terima Cikgu. kasih, Terima cikgu. kasih, Cikgu. Sama. Terima kasih, Cikgu. Masih you. Sama. Si cikgu. Ya, sama. Hello. 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 Wah, lambat sangat masuk. Ha? Aku aduh. Tertidur. Lambat Bangun now. pukul 9. Bangun pukul 9 tertidur. Macam tu lah. Gila kat tu. Okay, aku cakap lah. Sheesh. Bodoh. Sheesh.